Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan FB Live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Catatan Anda. Pertama sekali saya nak minta maaf lah. Saya nak minta maaf sangat-sangat sebab terlewat sikit masuk pada malam ni. Okey, sebab ada masalah teknikal yang tak boleh dielakkan. Jadi Alhamdulillah masalah teknikal tu dapat kita selesaikan baru je sebentar tadi dan saya pun dah boleh lah ke udara secara live untuk bertemu dengan tuan-tuan perempuan semua pada malam ni. Okey, apa khabar? Saya harapkan semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Mungkin ada di antara anda yang baru je lepas makan yang sambil-sambil duduk tak ada buat apa-apa tu, kita ikutilah rancangan live pada malam ni bersama dengan saya. Okay, jadi saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua, siapa-siapa yang dah mengikuti rancangan live ni untuk first kali tekan button share, kongsikan dulu rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta tuan-tuan perempuan yang dah join rancangan live ni untuk bagi salam ataupun ucapkan selamat malam di ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okay, malam ni seperti mana yang saya dah war-warkan pada petang tadi, saya tidak berkesorangan dan saya dah janjikan beberapa siri yang lepas saya dah bagi tahu dah insya-Allah kita akan buat satu FB Live yang akan berkongsi khusus untuk membincangkan topik tentang pinjaman ataupun pembiayaan dengan LPPSA. Okay, jadi Alhamdulillah malam ni saya dapatlah menjemput seorang sahabat saya, rakan FB saya yang mana saya akan kenalkan beliau sebentar saja lagi. Tapi sebelum saya tarik beliau untuk join rancangan live bersama-sama kita pada malam ni, saya mohon tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang dah bersama-sama dengan saya untuk tekan button share. Sharekan dulu rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh join bersama dan kita boleh kongsikanlah maklumat ni kepada mereka semua insya-Allah. Okey. So siapa yang dah bersama-sama, okey, saya nampak nama Cik Rashid di situ. Waalaikumsalam Cik Rashid, terima kasih. Nama Tuan Haji Wahab pun dah nampak kat situ. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Haji Wahab, Cik Rashid, tolong tekan button share, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik lagi seramai mana yang boleh. Sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, kita sama-sama lah tekan button share tu dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey. So macam mana apa khabar semua? Saya rasa semua tengah berehat lah ni kat rumah kan kebanyakan daripada kita semua mungkin masing-masing dah berada di rumah dan mengikuti siaran live ni. Tak kisahlah anda berada di rumah ke, anda berada di luar ke, tengah minum, tengah mengeting dengan kawan-kawan kat luar ke, siapa yang mengikuti rancangan live ni, saya jemput tuan-tuan perempuan semua untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan tolong kenalkan diri dan tolong bagi salam dan sebagainya lah supaya saya tahulah tuan-tuan perempuan dah bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okay, alright. So untuk tidak membuang masa, okay, saya rakan saya yang saya jemput tu dah ada di sebelah sana. Saya tinggal nak masukkan aja dalam skrin ni. Okay, saya kenalkan tuan-tuan perempuan semua dengan sahabat saya, Tuan Faris. Okay, so Tuan Faris, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, okay, alhamdulillah. Boleh dengar dengan jelas Boleh dengar dengan jelas suara saya ni? Saya dengar jelas. Alhamdulillah. Okay, so tadi itulah masalah teknikal yang tak boleh nak dielakkan. Alhamdulillah kita dapat juga settlekan masalah teknikal tu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin baru saja join rancangan live kita pada malam ni, okay, so saya tidak kesorangan pada malam ni. Saya bersama dengan Tuan Faris kita, dan saya ingin membuka peluang ni lah untuk Tuan Faris mungkin nak kenalkan diri bagi rakan-rakan yang baru je join kita pada malam ni. Nak kenal Tuan Faris ni, siapa sebenarnya empunya nama ni? Okay, so silakan Tuan Faris. Baik, terima kasih Coach Aizat. Okay, saya Wan Muhammad Faris bin Muhammad Hassan lah. Real estate negotiator. Sebelum ni bersama dengan satu agensi hartanah lah di Bangi. Tapi selepas beberapa tahun, last tahun lepas lah, saya dah keluar daripada agensi tersebut lah. Okay. Right. Dan masih belum menyertai mana-mana agensi lah. Okay. Berasal daripada mana tu? Saya berasal daripada Kelantan. Oh, daripada Kelantan. Kelantan kat mana? Saya daerah Tumpat. Dekat Tumpat. Okay. So sekarang ni menetap di Bangi? Saya menetap di Semenyih.
Oh sebenarnya tak jauh lah dengan rumah saya. Rumah saya kat Kajang je. Dekat lah. Kalau lalu apa ni daripada Semenyih tu mesti lalu depan rumah saya di Prima Sarjana. Oh, lalu. Dekat sangat lah kan. Kalau nak Okay. betul dekat. So dah berumah tangga? Sudah, saya sudah berumah Alhamdulillah. tangga. Uh, Dan so 4 anak orang berapa anak lah. orang dah? 4 orang. 4 orang. Alhamdulillah. Murah rezeki tu 4 Alhamdulillah. orang tu. Aduh. Okay, bagi mereka yang mungkin baru je join rancangan live ni, macam yang saya dah beritahu awal-awal tadi, tolong tekan button sharekan dulu rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik lagi sampai mana yang boleh untuk join kita pada malam ni lah. Okay, so malam ni sebenarnya topik kita ni memang mendapat orang kata apa permintaan ramai. Jadi bila saya mula berkongsi dengan sahabat-sahabat Facebook, terutamanya untuk followers Hartanah dan anda, beberapa minggu yang lepas, yang saya ingin membuka topik ataupun memberi peluang kepada sahabat-sahabat yang follow page Hartanah dan anda ni untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang LPPSA. Jadi semua dah tertanya-tanya bila saya nak buat live tu kan. Jadi untuk malam ni sebenarnya itulah kita nak bincangkan dengan lebih lanjut, especially bagi penjawat-penjawat awam yang nakkan informasi, nakkan prosedur dan juga cara berkenaan dengan pembiayaan LPPSA tu. Jadi dengan berbekalkan pengalaman yang Faris ada, mungkin Faris boleh kongsikanlah kepada sahabat-sahabat yang tengah menonton rancangan live ni. Okey, siapa sebenarnya yang ditakrifkan sebagai penjawat awam yang boleh membuat pembiayaan dengan LPPSA tu? Okey. Okey, ya, apa yang ditakrifkan dengan penjawat awam, ada beberapa ni lah. Contohnya seperti syarat kelayakan. Syarat kelayakan penjawat awam ni seperti anggota pentadbiran persekutuan, ahli parlimen, hakim, badan-badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri, anggota pentadbiran negeri, ahli Dewan Undangan Negeri, anggota perkhidmatan awam, anggota polis dan anggota tentera. Okay, right. So maknanya ada mitos lah yang orang cakap kan, bila cerita pasal penjawat awam ni dia hanya terhad kepada penjawat awam di kerajaan persekutuan saja. So maknanya mitos tu tak betul lah, betul Tak betul. Maknanya kerajaan negeri pun boleh, tapi tertakluk kepada tengok jugalah. Ada setengah negeri, ada juga yang contohnya macam setengah kerajaan negeri ataupun badan berkanun yang mana mereka ada maksudnya ada macam mana cakap ada pinjaman perumahan untuk staf mereka sendiri. Oh, skim berbeza lah dengan berbeza. Betul, macam Telekom, contohnya Telekom maksudnya dia badan berkanun ataupun separuh kerajaan, separuh ni, tapi dia orang punya ni lah package pembiayaan ni lah. Package pembiayaan sendiri. Okey, jadi macam LPPSA ni sebenarnya kalau ikutkan dia punya kelayakan untuk pinjaman macam yang Faris beritahu tadi tu, adakah dia mesti berjawatan tetap sahaja? Betul. Dia mesti berjawatan tetap dan wajib mengemukakan sekali semasa permohonan tu dia punya surat sah jawatan, surat sah pelantikan jawatan mestilah dikepilkan sekali dengan borang permohonan tu lah. Walaupun dia tu kontrak dah 5 tahun, 6 tahun, contohlah kan. Tapi kalau dia masih tidak dapat surat pengesahan jawatan, so dia tak boleh nak apply lah. Oh, maknanya kalau dia masih lagi dalam kategori berjawatan secara kontrak memang dia tak boleh, dia tak layak lagi lah untuk apply dengan LPPSA lah. Ya, betul. Okey, yang sah jawatan tadi, adakah dia perlu mengambil skim berpencen ataupun kalau dia ambil skim KWSP pun boleh? Boleh, tak ada masalah. So maknanya dari segi skim tu, bila dia sah jawatan, ada setengah penjawat awam yang tak ambil skim pencen. So dia orang ambil KWSP. Cumanya bila dia orang ambil KWSP, tempoh pinjaman tu tidak seperti mereka yang ambil skim pencen lah. Kalau untuk orang yang ambil skim pencen, mungkin dia orang tempoh pinjaman dia maksimum 35 tahun. Tapi untuk mereka yang ambil skim KWSP, tempoh pinjaman dia tak akan akan jadi sampai 35 tahun lah. Oh, okey. Tapi bergantung kepada pihak LPPSA juga sebenarnya. Bergantung kepada pihak LPPSA.
Okey, dari segi prosedurnya, okey, saya difahamkan sekarang ni LPPSA dia ada apa ni, permohonan secara online Okey, jadi kalau boleh Faris terangkan macam mana, contohlah katalah sekarang ni saya sebagai seorang pejabat awam, saya nak buat pinjaman Okay. dengan LPPSA. Okey, apa langkah pertama yang saya perlu buat? Okay, langkah pertama semak kelayakan dulu. Macam saya property agent, so kita akan check kelayakan pembeli dululah. Macam bank juga prosedur dia. Kita akan tengok dia punya kelayakan. Okay, katalah dia layak dia punya gaji pokok 3,000 contoh. Lepas tu imbuhan tetap perumahan, imbuhan tetap khidmat awam, kola, so kita kecampur semua tidak lebih daripada 60%. Lepas tu dia punya komitmen tidak lebih daripada 80%. Jadi bila kita dah check semua, kita kata maksudnya okay, tuan layak untuk buat pinjaman contoh harga rumah 400,000. And then kita akan bagi tahu dia cara untuk buat proses online dalam web LPSA lah. So pembeli akan isi online apa semua. Jadi bila dia dah isi online, kita akan semak permohonan dia. Permohonan dia dalam senarai semak tu kita akan check betul tak contoh surat iringan, slip gaji terbaru, salinan IC. Jadi kita akan semak semua tu. Bila dokumen terlengkap, kita akan bagi tahu pembeli supaya dia buat submission ke FPSA ataupun dia minta kita sebagai ejen yang mana dia beli rumah kita tu, kita akan submit ke FPSA. Okey. So bila Faris beritahu tadi yang apa ni boleh buat semakan untuk pastikan tangga gaji dia, kelayakan dia untuk meminjam tu berapa. Okey, saya dah check dah tadi. Okey, adakah ini dia punya website tu? Betul link tu? Betul. Okay. So maknanya penonton yang ada sekarang ni, kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin menyemak kelayakan dari segi amount pinjaman yang tuan-tuan perempuan layak berdasarkan pada tangga gaji tuan-tuan perempuan, boleh tengok website yang saya dah bagi dia punya link di bawah tu. Kat bawah ni lah. Kat bawah ni ada link tu kan. So boleh tengok link tu dan insyaAllah apa ni tuan-tuan perempuan boleh semak sendirilah berapa kelayakan berdasarkan pada tangga gaji tuan-tuan perempuan semualah. Okay. Betul. So berbalik kepada prosedur tu tadi, okay, katalah macam saya ni sebagai seorang guru lah. Saya ni cikgu. Okay. Macam kebanyakan daripada kita yang apa ni mungkin tak berapa biasa, tak berapa familiar dengan prosedur untuk pinjaman LPPSA ni. Okay, kalau di sekolah ada tak macam contoh kerani ke ataupun pegawai yang apa ni di pejabat sekolah tu sendiri ke yang boleh bantu kita untuk key in kan maklumat-maklumat tu? Biasanya lah yang Faris punya pengalaman macam ni. Biasanya kalau ikutkan FPSA punya prosedur, maklumat untuk key in tu semua itu adalah maklumat peribadi lah. Tak digalakkan lah. Maksudnya LPSA tak galakkan untuk sesiapa saja kecuali pembeli sendiri untuk key in online tu lah. Dia kena key in sendirilah maknanya semua tu. Betul. Tapi itu bergantung kepada dia. Kalau dia tak tahu, dia boleh tanya kerani. Kalau dia tak ada masalah apa-apa, dia boleh tanya ejen. Ejen yang dia berurusan tu lah. Maknanya kalau dia tak tahu apa-apa, maksudnya sebab sesetengah pembeli ni dia tidak biasa dengan web FPSA ni walaupun dia bekerja kerajaan, tapi mungkin dia tak familiar dengan term-term tu. Jadi mungkin dia boleh tanya dengan kerani, dia boleh tanya dengan ejen. Kebiasaannya dia tanya ejen lah. Maksudnya untuk memudahkan kerja dia. Untuk kalau macam sekolah pula, pihak kerani ni biasanya akan menyediakan surat iringan. Maksudnya dokumen tu macam borang online, salinan IC apa semua tu serah kepada kerani, kemudian pihak kerani akan mengeluarkan surat iringan ketua jabatan lah, surat iringan untuk disahkan oleh majikan guru besar lah. Okay. Kalau di sekolah dengan guru besar lah. Kalau misalnya kata ketua jabatan, contoh macam dia pegawai polis, mungkin ketua balai dia macam tu lah. Ketua balai, yes, betul. Okay. Alright. So dari segi permohonan tu, bila kita dah isi secara online, adakah kita perlu juga submit secara fizikal yang hard copy tu kepada LPPSA? Betul. Maksudnya lepas permohonan online tu, selepas pembeli isi borang online tu dalam sistem LMS, maksudnya dah siap apa semua, pembeli perlu print out borang tu. Lepas tu perlu lengkapkan dengan senarai semak. Contoh pinjaman dia ada jenis, macam MPSA ada 7 jenis pinjaman. Contoh pembeli jenis 1, subsale, maksudnya rumah tu dah siap. Jadi ada senarai semak yang perlu pembeli sediakan. Lepas tu print semua tu dan hantar kepada majikan untuk tanda tangan untuk pengesahan. Kemudian hard copy tu perlulah dihantar ke FPSA.
So boleh maknanya dihantar ke masih hospital. masih perlu lagi submit hard copy kepada LPPSA lah, bukan setakat kita submit secara online sahaja, betul Betul, betul, betul. Okay. Jadi bila nak hantar hard copy kepada LPPSA, okay, contohlah macam saya berada di Johor sebagai contoh. Okey, okey. So kita nak hantar borang yang hard copy tu, yang kita dah dapatkan pengesahan majikan dan sebagainya tu, nak hantar ke Putrajaya sahaja ke ataupun ke cawangan LPPSA di negeri tertentu tu? Okey, setahu saya LPPSA hanya terdapat di Putrajaya lah. Setakat ni belum ada lagi di setiap negeri I see. untuk LPPSA lah. Jadi kalau kata pembeli tu berada di Johor, Perak dan sebagainya, so dia perlu hantar dokumen tu, mungkin dia boleh hantar by courier lah, maksudnya boleh postage ke LPPSA dan alamatkan, cuma tak tahu siapa attention dia. Tapi kalau tanya pendapat saya, benda tu mungkin agak mungkin boleh jadi lambat lah, sebab LPPSA mungkin akan banyak apa orang kata dokumen yang perlu diterima. Yes. So kalau macam tu, hantar kepada lawyer ataupun kepada ejen. Mana-mana ejen yang real estate ejen, mungkin dia orang tahu macam mana cara untuk buat submission tu. Tapi kalau tanya saya, jangan hantar direct ke LPPSA lah, sebab yalah, bila satu jabatan ni besar, dia orang perlu masuk unit mail, dan perlu sorting, buat susunan apa semua. Jadi benda tu nak masuk ke untuk terima ambil masa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dah dengar tadi nasihat daripada Cik Faris kita, sebaik-baiknya bila kita dah buat yang apa ni online tadi tu, physical document tu bila kita nak hantar, kita hantar melalui orang yang boleh bawa dokumen tu, ambil cop penerimaan daripada LPPSA itu sendirilah kan. Contohnya macam tu penting. Betul lah. So maknanya dengan apa ni penghantaran secara fizikal tu, kita dapat acknowledgement tu lah kita boleh gunakan untuk kita follow up balik. Kan nak tahu proses dari segi kelulusan tu dah lulus ke belum, nak kita follow up dengan pihak LPPSA, at least kita dah ada acknowledgement yang dia orang dah terima permohonan tu lah. Okay. Betul. Alright. So berbalik kepada isu apa ni permohonan tadi tu, okey, ada apa ni, kalau boleh lah Faris ceritakan dari segi pinjaman dengan LPPSA ni, okey, ada mitos yang kata pinjaman LPPSA ni dia tengok jenis hartanah. Sebagai contoh, okey, kalau katalah saya nak beli rumah kediaman, saya nak beli rumah kediaman, okey, had pinjaman maksimum yang saya boleh apply daripada harga rumah tu berapa persen sebenarnya? Had pinjaman berapa persen, maksud tu macam mana? Margin of financing untuk rumah kediaman tu berapa persen? Okey. Biasanya kalau LPPSA ni dia pinjaman ni 100% lah. Okey. 100% pinjaman, tetapi dia tengok kepada kelayakan. Maksudnya kat sini, kelayakan pembeli tu mestilah tidak lebih daripada 60%. Selepas gaji pokok ditambah dengan allowance tetap perumahan, allowance tetap khidmat awam dan kola. Contohnya gaji 3,000 tambah lagi fixed allowance tu 900 contohnya, allowance tetap perumahan 300, allowance tetap khidmat awam 300, sekolah 300 contoh. Okey. So tambah daripada situ, contohnya ada 3,000 jadinya 3,900. So jumlah pinjaman tidak boleh melebihi 60% daripada 3,900 tu. Oh, okey. So tu macam DSR dia lah, lebih kurang perkiraan tu lah. Betul. Macam bank punya DSR lah. Tapi LPPSA dia bagi 100% loan lah. 100% loan. So contoh macam katalah rumah kediaman, kalau saya beli rumah kediaman berharga 300,000 dan kelayakan saya daripada 60% yang apa Faris ceritakan tadi tu pun 300,000, maka saya boleh dapat 100% pinjaman daripada LPPSA mengikut harga rumah 300,000 tadi tu lah. Ya, betul. Dan boleh masukkan sekali loan agreement. Loan agreement punya legal fee, apa tu, MRTT kan, betul. Okay, valuation report tak adalah sebab valuation buat by JPPH kan. Memang betul, apa ni di apa ni absorb daripada JPPH punya cost tu, tak dibayar lah kan. Okay. Betul. Kalau katalah niat saya sekarang ni, saya nak beli tanah kosong. Tanah kosong macam mana pula margin dia tu? Tanah kosong pun untuk pembeli yang berkelayakan boleh dapat 100% loan. Cuma jumlah harga tanah tu dia, kalau tak silap saya, dia separuh daripada harga rumah lah. Contohnya pembeli ni layak 400,000. So jadi maknanya untuk beli tanah tu dia tidak boleh apply 400,000 lah. Maksudnya sebab apa? Sebab
LPPSA tujuan membeli tanah itu adalah untuk bina rumah. Mhm. Jadi kelayakan dia tu, maksudnya contoh tanah tu 200,000 harga dia, dia kena beli harga, kelayakan dia 400, kelayakan dia 400, jadi dia boleh beli harga tanah 200,000. Baki 200,000 Oh, untuk dia bina rumah I selepas see. itu. Okay. Ah. So kesimpulannya kalau untuk pembelian tanah, pembelian tanah ni maknanya daripada had kelayakan maksimum dia, katalah tangga gaji dia tu dia boleh pinjam up to 400,000, 400,000. Yes. Okay, Okay. kelayakan dia untuk membeli tanah tu terhad separuh daripada had maksimum tadi tu lah, which is 200,000 lah, betul Betul, betul, betul. Okay, alright. Maknanya dia tak So boleh nak buat semua lah, dia tak boleh buat 400 lah. okay, kalau katalah contoh macam sekarang ni, okay, saya beli tanah pakai loan dengan bank. Okay. Loan dengan bank sebagai contoh lah kan. Dalam masa yang sama saya berniat nak buat rumah ke atas tanah yang sama. Okay, ke atas tanah yang sama. Okay, so boleh tak kalau saya buat pinjaman pula dengan LPPSA untuk membangunkan rumah Bina di rumah. atas tanah yang saya dah buat loan dengan bank tadi tu? Itu saya tak pasti, tapi kalau setahu saya lah, apa yang saya baca dalam LPPSA punya itu tak boleh lah, sebabnya mungkin ada isu cagaran lah, tapi itu saya tak biasa. Kalau macam, yelah sebab kita pun tengok, maksudnya tanah tu dah dicagar kepada bank kan, melainkan dia beli cash lah. So bila dia cagar bank, so bila dia nak bina rumah, dia perlu cagarkan tanah tu kepada LPPSA. Double charge tak boleh lah kan. Yes. Kalau bank bagi, so saya rasa tak ada isu lah, sebab sekarang pun LPPSA dah boleh joint loan, maksudnya LPPSA dan bank. Okay. Itu bergantung kepada bank jugalah kalau LPPSA punya. Maknanya tadi kita dah dapat kesimpulan bahawa kalau kita ada tanah yang free from any encumbrances, yang tidak ada bebanan, yang tu tak ada masalah untuk kita buat pinjaman LPPSA, kita cagarkan tanah tu pada LPPSA untuk kita bangunkan rumah pula lah. Betul. Tapi kalau misal kata tanah tu memang dah ada pinjaman dengan bank, dah dicagarkan kepada bank, jadi kita tak boleh nak buat double cagaran atas tanah yang sama. Kita nak buat pinjaman tu, kita tak boleh buat dengan LPPSA lagi sekali lah. Betul. So berbalik kepada apa yang Faris dah cerita tadi tu, dekat ujung tadi yang Faris beritahu, okay, sekarang ni ada skim yang mana LPPSA boleh buat pinjaman serentak dengan bank komersial kan. Jadi saya pun ada terdengar juga tentang benda tu. Jadi kalau boleh Faris ceritakan sikit tentang pinjaman tu, kalau Faris ada maklumat. Okay, berkenaan dengan joint loan tu, saya pernah buatlah, ada klien tu beli rumah. Dia beli rumah dengan owner lah, tapi saya uruskan lah sebagai real estate tu. Jadi kelayakan suami, contohlah kelayakan suami dia 200,000, harga rumah 400. Jadi suami, proses dia untuk joint loan dengan bank ni, kita perlu masukkan permohonan ke LPPSA dulu. Maksudnya suami masukkan 200k ke LPPSA, kemudian dapat kelulusan daripada LPPSA, and then baru bawa surat kelulusan daripada LPPSA itu kepada bank untuk apply lagi baki 200k tu lah. Okay, mungkin ada setengah bank je ke yang buat package macam ni? Setahu saya BSN, saya tak sure satu lagi sama ada MBSB ataupun Bank Islam, saya tak sure, tapi yang saya buat itu BSN lah. So yang confirm boleh sekarang ni untuk package yang Faris cerita ni dengan BSN sajalah untuk for the time being ni lah kan. So yang bank-bank lain tu kita tak pastilah boleh. So itu boleh, maksudnya kalau ada macam tu boleh pembeli ataupun owner boleh check double confirm dengan LPPSA lah. Maksudnya boleh call LPPSA, bertanyakan benda tu, sebab apa yang saya itu pengalaman saya sendiri, saya buat dengan BSN lah. Okay, kalau katalah dia pun akan mengambil kira, okay, contoh macam kita dengan bank, kita dengan bank akan ambil kira kita punya kata apa eligibility lah, dari segi kelayakan kita untuk meminjam dan sebagainya kan. Jadi bila dengan LPPSA ni pula, adakah LPPSA ni dia tengok macam Farid beritahu tadi 60% 60% daripada total gaji yang dia ada. Okay, kalau dia ada komitmen lain, contoh macam dia ada kereta, dia ada pinjaman peribadi, dia pinjam dengan koperasi dan sebagainya, adakah LPPSA akan tengok juga perkara-perkara tersebut? Okay, untuk LPPSA biasa saya buat, kita tengok LPPSA akan tengok apa yang tertera di dalam slip gaji. So maksudnya kalau dalam slip gaji tu, walaupun dekat luar dia ada pinjaman peribadi, dia ada pinjaman kereta, dan dia pun ada pinjaman rumah dengan bank juga, tapi tak tertera di dalam slip gaji dia. Jadi itu LPPSA tak kira sebagai komitmen lah. Dan maksudnya
Sikris ataupun Sitos pun MPPSA tak ada buat ni lah. PTPTN pun. Maknanya senang cerita dia apa dia tengok setakat mana yang ditolak di dalam slip gaji semata-mata Betul. Setakat ni lah. Buat masa sekarang, sehingga sekarang ni MPPSA hanya tengok apa yang ada dalam slip gaji lah. Okay. So kalau macam tu, kalau katalah ada tuan-tuan perempuan yang berniat penyawat-penyawat awam yang tengok rancangan live ni yang berniat untuk mengambil pinjaman dengan PPSA akan datang nanti, pastikanlah apa-apa pinjaman, apa-apa loan yang tuan-tuan perempuan buat tu tak ditolak daripada slip gaji tuan-tuan perempuan lah. Bayar direct pada bank secara manual dan sebagainya. Jangan masukkan benda tu dalam orang kata apa ni potongan gaji yang tuan-tuan perempuan ada tertera di dalam slip gaji lah untuk memudahkan tuan-tuan perempuan nak buat what we call apa tu pinjaman dengan PPSA kemudian hari nanti so kalau ada masuk dalam appear benda tu dalam slip gaji maka PPSA pun akan ambil kira lah benda tu sebagai expenses ataupun kita punya komitmen lah kan, komitmen bulanan tu kan. Okay, alright. Okay, so mungkin orang tertanya-tanya, macam mana sebenarnya Faris punya perkhidmatan yang Faris boleh tawarkan kepada siapa-siapa yang mungkin berminat nak dapatkan servis yang Faris tawarkan sekarang ni. Okay, cuba Faris boleh ceritakan lah pada semua. Saya sebenarnya real estate negotiator lah. Maksudnya saya buat servis saya ni kalau ada kes, maksudnya ada pembeli yang nak beli rumah menggunakan loan FPPSA lah. Maksudnya saya ada rumah, owner minta saya jual rumah, and then pembeli tu dia nak gunakan loan FPPSA. So saya akan uruskan permohonan dia lah. Saya akan uruskan. Macam saya cakap tadi, dia pembeli buat semua tu online. So kita akan check apa semua, dokumen dia semua dah lengkap, and then kita akan collect dengan pembeli tu. Contohnya dia ada dekat Kajang, kita akan ambil permohonan tu, kita akan check apa semua, dan kita akan bantu pembeli hantar ke FPSA. Kalau kata dia nak hantar sendiri, so tak ada masalah lah. Kalau kata dia nak kita tolong hantarkan, kita akan hantar, and then kita acknowledgement terima daripada FPSA tu, kita akan snap gambar dan hantar kepada pembeli ataupun lawyer. Ada kadang-kadang lawyer minta kita tolong hantarkan, jadi kita akan on behalf lawyer lah untuk buat benda tu. Dan sekiranya ada query ke apa ke semua ke, kita akan tolong pihak pembeli ni untuk follow up. Sekiranya ada query, kita akan beritahu permohonan ada query. Contohnya query slip gaji dah bulan 4, sekarang dah bulan 5, so kena buat slip gaji baru. Jadi kita akan beritahu dia kena, maksudnya pembeli kena print out slip gaji dan pengesahan majikan. Contohlah itu antara servis lah yang kita buat lah biasa. Okay. So bila Faris tawarkan servis tadi kepada public, orang pun tanya lah kan. Okay, adakah servis yang Faris tawarkan tu ada charges yang dikenakan? Tu soalan cepu mas tu. Hello? Faris boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Tak clear, coach. Tak clear? Okay. Sekarang boleh dengar tak? Boleh ulang balik. Okay. Boleh. Tadi Faris dah cerita, servis Faris yang Faris tawarkan perkhidmatan sekarang ni adalah untuk bantulah kan orang nak submit permohonan kepada LPSA dan sebagainya. Okay, dari segi servis yang Faris tawarkan tadi tu, perkhidmatan yang ditawarkan tadi tu, macam mana pula Faris charge klien-klien yang berminat nak gunakan servis Faris tadi tu? Kita tak ada kenakan bayaran lah kepada pembeli ataupun pembeli lah. Sebab biasanya saya akan maksudnya kita akan buat ni kebiasaannya daripada lawyer ataupun ejen lah kebiasaannya. Jadi bila ejen call, dia kata, Cik Faris, kita ada permohonan untuk buat submission ke PPSA. So pihak ejen ni lah biasanya dia orang akan share, dia orang commission dengan kita ataupun dia orang akan bagi upah berapa kita. Okay, faham. So maknanya Shopee kita tak akan minta dengan pembeli, kita tak boleh minta, memang tak boleh. Okay, so faham lah kat sini maknanya tuan-tuan perempuan yang berhasrat untuk mendapatkan bantuan daripada Cik Faris untuk uruskan dari segi permohonan, dari segi nak submitkan borang dan sebagainya ke LPPSA. Jadi benda tu bukan ada sebarang charges yang dikenakan oleh Cik Faris lah kan.
Nah, jadi dari segi orang kata apa servis tu memang dibuat dan tujuannya adalah untuk memudahkan urusan dan boleh menggunakan perkhidmatan yang Cik Faris tawarkan ni walaupun bukan tuan-tuan perempuan beli rumah dengan Cik Faris lah kan Biasanya katalah macam ni. Coach, biasanya kita akan buat daripada lawyer ataupun agent. So maksudnya saya sendiri pun saya jarang kita jarang buat yang direct customer lah sebab kita tak nak berlaku apa-apa. Jadi mungkin kalau daripada lawyer, so kita tak direct daripada klien, kita just daripada lawyer. Maksudnya kita dapat arahan ataupun apa-apa daripada pihak lawyer ataupun agent. So maknanya kita pun tak boleh nak buat maksudnya kita tak nak berlaku maksudnya bila konflik kita buat konflik lah. Maksudnya orang kata kita minta duit ke apa ke. So kita tak nak benda-benda macam tu. So apa-apa kita klien akan deal dengan lawyer ataupun pihak agent sebab mereka ni berdaftar. So diorang ni ada segala transaksi pun diorang akan direkod. Jadi kita just dapat dokumen daripada agent ataupun lawyer. Macam tu. Cuma kalau apa-apa kita akan communicate dengan pembeli sendirilah untuk memudahkan urusan tu. Okay, Faris, kita tengok sekejap soalan yang ada ni. Banyak sebenarnya orang tanya soalan ni. Saya go through sekejap satu persatu. Okay, kita tengok soalan daripada Puan Faiza kita ni. Okay, boleh ke dapat loan LPPSA 100% jika rumah pertama loan dengan bank? Loan 100% dengan LPPSA maksud dia dah ada rumah pertama. Dia dah ada rumah pertama. Dia buat loan tu, rumah pertama tu dengan bank. So kali ni rumah yang kedua ni boleh, buat tak ada masalah. LPPSA. Boleh tak dia nak buat 100% loan tu? Dia kalau LPPSA ni boleh, tak ada masalah. Maksudnya LPPSA, kalau maksudnya loan LPPSA tu dikira sebagai loan pertama lah. Walaupun dia dah ada loan dengan bank sebelum ni. Okay. So dari segi kelayakan dia tengok balik macam yang Faris cerita tadi lah, 60% daripada what we call gaji dia. Lepas tu dia punya tangga gaji tu ada dia punya jumlah maksimum loan yang dia boleh apply dengan LPPSA. Jadi benda tu diambil kira macam pinjaman pertama dengan LPPSA dan dia masih lagi layak untuk dapatkan 100% financing daripada LPPSA lah. Tak ada isu lah misal kata kalau dia nak apply 100% loan dengan LPPSA tu lah. Contohnya Coach, contohnya macam untuk Saya rasa ada lagging sikit kita punya connection ni. Dia macam lambat sikit. Betul. Okey, saya teruskan dengan soalan-soalan yang lain pula. Okey, saya ambil pula soalan daripada Tuan Zack. Tuan Zack kita tanya, gaji bersih 2,000 nak loan lain pula boleh tak? Gaji bersih 2,000 nak loan lain pula. Loan lain ni maksud dia apa Itulah saya kurang okey, mungkin Tuan Zack boleh emphasize apa sebenarnya yang Tuan Zack cuba nak tanyakan sebab soalan ni agak kurang jelas. Tak apa, kita minta Tuan Zack kalau ada lagi boleh masukkan dalam ruangan komen tu lah. Saya tak berapa faham sangat soalan yang diajukan tu. Okey, terima kasih Datin Jasmine. Waalaikumsalam. Su Farhan. Waalaikumsalam. Tuan Syam Property pun ada. Okey, terima kasih. Okey, ni soalan daripada Tuan Muhammad Muaz. Okey. Waalaikumsalam. Okey, Encik Faris, sekarang ni dalam tempoh PKPP, berapa lama boleh tahu result LPPSA lepas atau tidak? Terima kasih. Berapa lama agaknya dia nak proses dalam tempoh PKPP ni? Okey, kalau dokumen yang hantar ke LPPSA itu tak ada sebarang query. Kalau mengikut web LPPSA itu dalam masa 3 hari dah boleh lulus dah. Okey. Walaupun dalam tempoh PKPP ni lah Betul. Tapi ikut pengalaman Cik Faris sendirilah
kebiasaannya lah. Kita cerita kebiasaannya lah kan. Okey, jangka masa tu berapa lama sebenarnya? Untuk kelulusan, untuk dapat Untuk kelulusan lah. lulusan. Nak dapatkan LO letter offer daripada LPPSA tu. Bergantung kepada dokumen. Bergantung Hmm. kepada dokumen pembeli tu. Sebab tu biasa kalau sebelum submit ke LPC kita akan semak lah. Sekiranya dokumen lengkap, tiada sebarang masalah dokumen, contohnya slip gaji pun terbaru, surat ringan ikut format, dokumen-dokumen lain semua lengkap, dalam masa seminggu ke 3 hari tu insyaAllah boleh dapat kelulusan lah. Jadi maknanya mitos yang orang kata pinjam LPSA ni nak dapat kelulusan pun makan berbulan-bulan, benda tu tak betul lah Tak so betul mungkin sebenarnya kalau sebab dokumen tu tak lengkap. Dokumen tak uh, lengkap, bila dokumen tak lengkap dia akan jadi query lah. So jadi kadang-kadang bila query ni kadang-kadang pembeli sendiri pun maksudnya dia tak semak email, dia tak maklum benda tu. Jadi bila dia dah tahu benda tu dah contohlah seminggu selepas tu baru dia tahu. Sebenarnya benda tu query. Kadang-kadang 2 minggu. Jadi bila benda tu query, dia sendiri pun nak sediakan dokumen ambil masa. Dan nak hantar ke presiden pun ambil masa. Okay. So dari segi documentation tu yang pentingnya kita gunakan khidmat orang yang dah berpengalaman kan. So katalah sekarang ni kita baru je nak apply, kita tak pernah lagi tengok macam mana prosedur dari segi checklist, guideline dan sebagainya tu. Kita tak berapa arif lagi tentang benda tu. Jadi sebaik-baiknya kita gunakanlah kata apa khidmat nasihat dan juga pengalaman daripada orang yang memang dah ada experience dalam bidang tu lah kan. Okay. Sekejap saya cuba nak sharekan kat sini. Okey, saya sharekan nombor telefon Cik Faris kita 0182414103. Jadi siapa-siapa yang mungkin ada rakan-rakan RAN yang tengok rancangan live ni, yang mungkin ada prospek-prospek buyer yang penjawat awam yang nak buat juga pinjaman LPPSA daripada pihak kerajaan. Jadi kalau tak tahu prosedur dan sebagainya, boleh berhubung dengan Cik Faris kita ni lah. InsyaAllah Cik Faris boleh cuba bantu di situ. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, firma guaman saya Tuan Saleh Isaac adalah firma guaman yang berdaftar sebagai panel peguam untuk LPPSA. Jadi untuk loan documentation, insyaAllah tak ada masalah untuk firma guaman saya buat lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada isu berkenaan dengan nak buat pinjaman ni, nak pakai lawyer mana apa semua, jadi tak ada masalah. Boleh berhubung dengan saya, insyaAllah saya boleh bantu di situlah. Okay, nak cerita panjang-panjang tak boleh sangat. Nanti orang kata macam nak marketkan diri sendiri kan. Jadi saya cerita sikit tu je lah. Saya beritahu yang saya ni panel LPPSA. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak buat pinjaman dengan kerajaan, tak ada masalah. Boleh gunakan khidmat di firma guaman saya. Dan untuk mendapatkan khidmat nasihat macam mana cara nak submit dokumen apa, checklist dan sebagainya, boleh contact Tuan Faris kita. Ada nombor telefon di situ. Salin siap-siap. InsyaAllah kita boleh orang kata apa berhubung dengan Cik Faris lepas ni lah. Okay. Boleh insyaAllah. Ada lagi soalan ni, kejap Okay. Wow, pantas loan LPPSA bawah 3 hari. Biasa mitos macam coach kata tu, siap owner pun ada tak mau buyer yang ambil LPPSA dan vice versa. Okay, so betul sebab kadang-kadang kita ni beranggapan bahawa LPPSA ni memang kata apa lambat lah dari segi pemprosesan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau yang lambat tu disebabkan oleh query, dokumen yang tak lengkap, ada benda-benda yang perlu kita submit kan kita tak submit, jadi benda tu yang menyebabkan kelewatan di pihak LPPSA untuk proses. Jadi kalau kata macam Faris beritahu tadi lah, dokumen lengkap, tak ada apa-apa benda yang boleh menyebabkan penolakan, insyaAllah dalam tempoh 3 hari tu dah boleh tahu dah kelulusan tu macam mana. Betul. Okay, so tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang ada soalan yang ingin diajukan kepada kami pada malam ni, sila orang kata apa ajukan soalan anda di ruangan komen, dan siapa-siapa yang nak berhubung dengan Faris lepas ni boleh contact melalui nombor yang tertera di skrin sekarang ni lah. Okay, sekali lagi saya pancarkan di sini untuk siapa-siapa yang check kelayakan dengan LPPSA boleh masuk ke link yang saya letakkan di bawah skrin tu, boleh tengok di skrin tersebut untuk dapatkan panduan amount kelayakan pembiayaan tuan-tuan perempuan berdasarkan gaji tuan-tuan perempuan tu sendirilah. Dan bila dah tengok, dah check, nak isi borang dan sebagainya, semua ada dalam website LPPSA tu. Dan kita tak perlu lagi nak susah payah nak kena isi borang manual dan sebagainya, semua dah online dah sekarang.
Kita submit je secara online, lepas tu kita dah submit, ada kita kena print out daripada submission yang kita buat tu, dan kita perlu lampirkan hard copy dokumen untuk kita hantar pula yang hard copy tu kepada LPPSA secara physically lah, secara manually yang kita kena submit. Okey. Ada beberapa lagi perkara yang saya ingin ajukan soalan kepada Faris. Okey, jadi sementara nak tunggu kawan-kawan kita ni yang ada dalam rancangan live pada malam ni. Okey. Baru-baru ni saya ada ternampak lah satu posting saya tak pasti sama ada saya patut ajukan soalan ni pada Faris, tapi berdasarkan pengalaman Faris sendirilah. Posting tu berkenaan dengan penjawat awam seorang pesara, seorang pesara tentera. Okey. Apa yang beliau ceritakan di dalam posting yang beliau masukkan dalam FB tu, dia ceritakan bahawa pinjaman LPPSA ni sebenarnya bila dia berhenti bertugas sebagai seorang penjawat awam, peminjam tadi tu dia perlu melunaskan keseluruhan baki pinjaman tu. Okey, so maknanya kalau contoh katalah kita sebagai penjawat awam, okey, dalam kes tu peminjam tu adalah seorang pegawai tentera. So perkhidmatan dia tu katalah dalam tempoh 18 tahun. Dalam tempoh 18 tahun. So bila habis saja tempoh 18 tahun tu, dia sebenarnya tak berpencen lah. Dia berhenti daripada tugas ataupun dia berhenti daripada jawatan sebagai seorang pegawai tentera tadi tu, belum sempat berpencen lagi. Lepas tu dia keluar pula, dia terima pula surat yang dikeluarkan oleh LPPSA yang mengatakan bahawa disebabkan dia berhenti awal, dia kena bayar keseluruhan pinjaman tu. Dia kena bayar keseluruhan pinjaman tu, dan dia perlu jelaskan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh surat tu dikeluarkan. Okay, so saya tak pasti sama ada soalan ni sesuai diajukan dengan Faris ataupun mungkin Faris ada pengalaman lah berhadapan dengan situasi. Okay, so kalau boleh Faris mungkin boleh ulas sikit lah tentang hal tu macam mana? Okay, saya sendiri pun pernah ada pembeli yang situasi yang sama, tapi berkenaan dengan yang askar tu, yang tuan bagi tahu tu, itu mungkin kena rujuk ke LPPSA lah. Cumanya situasi yang saya alami ni cikgu lah, seorang cikgu, dia daripada khidmat guru tu, dan dia sambung bekerja di tempat lain. Jadi bila dia berhenti ni, LPPSA bagi surat lah supaya dia menyelesaikan baki hutang dia tu secara langsam terus. Mungkin, tapi sebenarnya mengikut LPPSA sebenarnya dalam perjanjian, dalam surat setuju terima tu sebenarnya ada menyatakan benda tu. Mungkin pembeli tak baca keseluruhan perjanjian tu. Mungkin dalam sebab mengikut LPPSA sendiri, dia kata dalam surat kelulusan tu ada menyatakan sekiranya dia berhenti ataupun dia tidak berkhidmat lagi dalam dengan kerajaan, so dia perlu menyelesaikan pinjaman hutang. Tapi boleh pergi ke LPPSA lah, maksudnya pembeli tu perlu pergi ke LPPSA dan berbincang dengan pegawai berkenaan dengan situasi dia tu lah. Berkenaan dengan apa yang berlaku tu, dan bergantung kepada pihak LPPSA lah macam mana dia perlu selesaikan, macam mana dia. Tapi pada saya dia perlu pergi berbincang lah, perlu pergi berjumpa dengan pegawai, bagi tahu dia masalah dia, macam mana cara untuk menyelesaikan masalah dia tu. Okay, so dalam apa-apa situasi sekalipun, pokok pangkalnya bila kita dah berhenti daripada perkhidmatan dengan kerajaan tu, kita janganlah berdiam diri je kan. Betul. Dapat surat tu janganlah terus melompat, terus rasa macam aku teraniaya, aku kena tipu ke apa kan. So macam yang saya selalu ceritakan lah dalam posting-posting saya di page Hartanah dan Anda pun, saya selalu ceritakan apa-apa dokumen sebelum tuan-tuan perempuan sign, sebelum tanda tangan tu baca dulu, fahamkan dulu isi kandungannya. Okay? Jadi kebanyakan daripada kita ni mungkin kita tak berapa jelas, kita tak tahu apa yang terkandung dalam dokumen ataupun perjanjian tersebut, tapi dah excited sangat ni nak beli rumah cepat-cepat kan. Dah lulus terus sign. Okey, dapat loan ni dah happy melompat sana sini, tapi tak tahu sebenarnya apa yang ada dalam kandungan agreement tersebut lah. Bila dah kena macam tu barulah cakap Yahudi lah kerajaan ni, macam-macam benda lah keluar kan. Betul. Jadi itulah
pandangan saya tuan-tuan puan, bila berlaku dalam keadaan macam ni dah kata apa, sign perjanjian dan dah pun berhenti daripada perkhidmatan, jangan terus menuding jari, menyalahkan sesiapa. Pergilah balik, bincang balik dengan PPSA, cubalah dapatkan kata apa pandangan penyelesaian budi bicara daripada diorang tu untuk bayar benda tu dalam tempoh tertentu dan sebagainya lah. Betul. Okay. Dan kebanyakan daripada kita semua sedia maklum bila PM umumkan tentang moratorium bank bank pada bulan April yang lepas banyak penjawat awam yang agak panas sebab LPPSA tak bagi moratorium kan. Betul. Pandangan saya sebenarnya benda tu okey, saya pun sebenarnya bersimpati dengan tuan-tuan puan semua tidak dapat orang kata apa tempoh masa untuk bernapas dalam tempoh PKP yang sebelum tu kan. Lepas tu mungkin tuan-tuan puan terpaksa juga orang kata apa menanggung kos perbelanjaan yang tak boleh nak dielakkan, tapi dalam masa yang sama masih lagi tetap kena membayar pinjaman PPSA tu kan. Jadi tuan-tuan puan kena faham bila kita bercerita tentang moratorium, memang LPPSA sendiri tidak memberikan tempoh moratorium tu kepada peminjam-peminjam ataupun penjawat awam lah dan ada hikmahnya sebenarnya so perkara tersebut kalau saya nak ulas panjang pun agak susah juga sebab kita nak kena tahu apa sebenarnya masalah dari segi orang kata apa mungkinlah kewangan kerajaan tu sendiri, dan kita kena tengok jugalah apa kata apa reasoning ataupun alasan di sebalik tidak memberikan moratorium kepada penjawat awam untuk pinjaman dengan PPSA tersebutlah. Jadi saya cuma yang saya nak ingatkan dan saya nak beritahu di sini, okey, kita dah mendapat kata apa kelebihan sebagai seorang penjawat awam, boleh pinjam loan dengan PPSA kan, itu satu. Yang kedua, mungkin bila dalam tempoh PKP tu orang lain yang mungkin terpaksa diberhentikan kerja yang terpaksa tidak dibayar gaji dan sebagainya, tapi sebagai penjawat awam tu ada orang kata apa gaji tetap bulanan tu masih lagi dibayar, tidak ada apa-apa potongan ataupun pengurangan gaji di situ. Jadi mengambil kira di situlah saya bukannya nak memihak kepada pihak mana-mana, tapi bagi saya mungkin tuan-tuan puan perlu orang kata apa, pertama tu mungkinlah bersyukur dululah dengan keadaan yang ada tu, tidak terlalu membebankan sangat, ada lagi gaji yang kita terima daripada kerajaan. Cuma bagi saya bersimpati dan saya pun kalau boleh nakkan LPPSA bagi moratorium tu kepada penjawat awam juga kan, tapi yalah mungkin keadaan yang ada tu tak boleh nak bagi kan. Jadi so saya harap tuan-tuan puan boleh fahamlah dengan kedudukan dan keadaan tu dan boleh berlapang dada lah orang kata Okey. So saya rasa untuk malam ni jap saya tengok sekejap ada soalan lain ke tidak. Okey, setakat ni saya rasa tak ada lagi soalan yang masuk. Okey. Jadi kita dah bersiaran lebih kurang dalam 1 jam dah Faris diam tak diam 1 jam kita bersiaran. Okey, so saya ucapkan terima kasih lah kepada Faris atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okay, dan untuk pengetahuan semua, kalau ada tuan-tuan puan yang ingin mendapatkan khidmat daripada Cik Faris kita ni untuk bantu dari segi nak submit ataupun nak hantar serah borang kepada PPSA, nak mendapatkan orang kata apa khidmat nasihat dia untuk melengkapkan dokumen dan sebagainya. Jadi saya jemputlah tuan-tuan puan untuk kontak Cik Faris kita ni di nombor 018-241-4103 dan insyaAllah Cik Faris kita ni sangat-sangat orang kata apa berbesar hati untuk membantu tuan-tuan puan, dan firma guaman saya sendiri pun sebenarnya biasa berurusan dengan Cik Faris kita ni okey, so saya pun ingin orang kata apa membuka peluang tu lah kepada tuan-tuan puan, siapa-siapa yang RAN, especially sahabat-sahabat RAN kita lah yang tengok rancangan live kita pada malam ni yang mungkin tak biasa dengan cara nak berurusan dengan PPSA, jadi jangan segan, jangan malu, kontak Cik Faris kita. Boleh insya-Allah. Okay, so terima kasih banyak-banyak Faris atas kesediaan untuk join bersama-sama dengan saya pada malam ni. Saya minta maaf lah atas orang kata apa mungkin masa tu agak singkat, kita tak boleh nak orang kata apa bersiaran lebih panjang lagi. Saya rasa mungkin ada
masa-masa yang akan datang ni ada kelapangan di pihak saya dan juga Faris, kita boleh berjumpa lagi dalam ruang maya macam ni insya-Allah. Dan saya minta maaf banyak-banyak jugalah sebab baru tadi petang saya sempat hello Faris, beritahu Faris boleh tak join rancangan live kita pada malam ni sebab last minute lah orang yang saya nak tak dapat nak bersama-sama dengan kita pada malam ni. Dan tadi pun bila nak masuk link StreamYard ni pun ada pula masalah teknikal. So tu yang macam-macam benda yang kita ni, tapi alhamdulillah kita dah dapat overcome lah perkara tersebut. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak dan jangan serik bersama dengan saya. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita sama-sama lagi lah dalam perancangan live yang akan datang insyaAllah. Okay? Baik. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada semua yang join rancangan live kita pada malam ni. Okay, Encik Faris ada FB tak? So Tuan Man Aman kita ni tanya. FB, sekejap saya kalau boleh saya masukkan dalam ruangan ni, saya showkan kejap macam ni. Okay, mungkin Faris boleh sebut, saya typekan kat sini. FB saya WMFARIZ. W M Malaysia. FARIZ Hassan HASSAN. HASSAN Sambung semua? Sambung semua. Okey. So saya sekejap add banner sekejap. Ni WM Faris Hassan Betul? Ya, WM Faris Muhammad Faris Hassan. So boleh search lah WM Faris Hassan double S di situ untuk link dengan Cik Faris kita melalui Facebook lah. Okay. Alright. So terima kasih banyak-banyak Faris lagi sekali. Saya betul. Teruja lah bila dapat bersama dengan Faris pada malam ni dan saya harapkan rakan-rakan yang menonton juga boleh terus berhubung dengan Faris lepas ni. Kalau ada apa-apa persoalan tentang PPSA ni pembiayaan tu boleh contact direct dengan Faris lah. Okay. Dan kalau nak buat loan documentation dengan PPSA jangan risau, saya pun boleh buat insyaAllah. Dalam masa sekarang ni kita masih di dalam senarai panel peguam untuk PPSA, jadi Tuan Salian Isaac pun boleh buat pembiayaan dengan PPSA punya documentation lah. Okey, itu saja untuk perkongsian saya pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dah join rancangan live ni daripada pagi. Daripada pukul 10 malam tadi 9 malam tadi sampailah ke pukul 10. Lebih kurang dalam 1 jam kita dah bersiaran secara live. Minta maaf sebab terlewat sikit. Kita masuk tadi lebih kurang dalam 10.15 kot kita masuk tadi kan. So lebih kurang dalam 1 jam kita dah bersiaran dan saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Faris kerana sudi bersama-sama kita pada bulan ni dan insyaAllah di lain kesempatan kalau ada rezeki kita akan buat lagi rancangan live ni dan kita akan bincangkan pula topik-topik yang berbeza lah insyaAllah dalam masa-masa yang akan datang. Okay, so itu saja perkongsian saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okay, bye.